satu tempat yang dia pergi berubat, and dia kata kalau makcik dia terbangun tengah-tengah malam ke apa, memang bagi air yang macam tu lah. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so hari ini hari yang pertama di mana kembalinya semula episod Seram Malam Jumaat. Okay, terima kasih kepada siapa-siapa yang dah sokong, yang dah tunggu sampai ke tahap ini. Terima kasih sangat-sangat saya nak ucapkan. And aku just nak cakap malam ni kita nak cerita pasal cerita yang aku tak habis cerita sebelum ni. Cerita tentang malam kurafat. So kita nak bercerita tentang tu, and kita nak habiskan cerita tentang si darah manis, and ada lagi 2 buah cerita yang cerita baru untuk aku sampaikan hari ni. So korang yang mana-mana baru dekat dalam ni, jangan lupa like and share kalau korang suka. Korang jangan lupa juga tekan subscribe button dan hit bell notification ni, okay? So untuk korang yang mana baru lagi, korang juga boleh tengok video aku yang sebelum ni dekat sini. Harap kali ni betul. So korang boleh tengok dekat playlist ni, and akan ada lagi lah beberapa yang selepas itu yang akan keluar. Alright. So kita ada pengumuman besar di hujung video ini untuk korang yang mana nak tengok tu, tengok sampai habis. Jangan tengok sikit-sikit. Alright. So kita tak nak buang masa, kita nak bercerita tentang perkara yang pernah kita cerita Malam Kurafat Part 2. Roll it. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. نِفَاقٌ أكبر، منافق، أسفل من النار. Saya tak pernah tinggalkan solat fardu saya hari-hari, Ustaz, untuk menyembah dan mengagungkan Allah. Right, so hari ni macam biasalah, sebelum kita start cerita, mesti akan ada disclaimer. Kepada siapa-siapa yang tak berani nak tengok, tak berani nak orang cakap, apa-apa je lah yang ada dalam video ini, korang bolehlah berganjak ke belakang sedikit, mungkin boleh dengar, tak payah tengok, atau ambil je lah apa-apa langkah berjaga-jaga untuk korang orang cakap elakkan benda-benda yang tak sepatutnya berlaku, okay? Dan satu lagi hal yang aku jumpa minggu lepas dalam kalangan komen, satu lagi just aku nak ingatkan lah apa korang yang mana-mana tengok video ni tak perlu lap screen korang, sebab yang bintik-bintik ni dinding aku. So siapa-siapa tanya, bang kenapa dinding ni background macam ni ke apa ke, minta maaf lah dik, ini je mampu setakat ni sebab bilik saya tu tengah apa orang kata rebuilding lah untuk studio baru. Ya. So kita nak cerita tentang cerita pertama Malam Kurafat. Korang rasa nak aku terus sambung cerita tentang darah manis ke tak? Tak payah dulu kot, itu kita simpan last Right, so cerita yang pertama ni tentang seorang wanita yang dia bercerita dengan aku tentang kisah makcik dia. Dia kata dia ni jaga makcik dia daripada makcik dia awal sakit sampai ke makcik dia meninggal dunia pada 2 minggu lepas. So sebelum kita start cerita ni, aku just nak korang doakan makcik dia supaya tenang dekat sana, perjalanan dia mudah dekat akhirat sana insya-Allah. And kita boleh jadikan cerita ni sebagai, bukan nak buka aib, tapi kita nak lebih kepada pengajaran untuk semua. Okay, so kita cerita tentang Kina. Sakina hantar cerita ni kepada aku. Dia kata makcik dia ni dah terlantar hampir 3 minggu dekat rumah dia. Okey, dia kata bukan kat rumah dia, rumah makcik dia, rumah nenek dia. Dia kata, okey, makcik dia ni merupakan seorang yang periang. Makcik dia muda lagi, lahir tahun 89. So maknanya tahun ni baru 31 tahun. Muda gila-gila. Tapi belum kahwin lagi, dia kata. So dia kata makcik ni memang seorang yang periang, ceria, suka menghiburkan orang, and seorang yang sangat disenangi ramai. Tetapi ada satu ketika tu di mana makciknya tiba-tiba tombang ketika nak bangun solat subuh. Dia kata masa tu. So masa dia nak solat subuh tu, dia bangun and dia berjalan nak ke bilik air lah time tu. And dia kata makcik dia ternampak ada something yang bertingkap dekat atas dia orang punya macam shower pot tu, and makcik dia ke belakang tersadung, pap jatuh. Ketika tu starting daripada situ, mula-mula dia kata makciknya punya kaki ada lebam sikit je. Okey, contoh ini kau bayangkan ini lelaki pula, ini kaki. So dia punya ada lebam dekat bahagian buku lali lah. So mula-mula makciknya kata macam tak apalah, it's okay, sikit je ni kan, lebam biasalah, nanti lama-lama elok lah, kita letak minyak je, dia kata. Padahal dia punya family yang lain yang duduk dekat rumah nenek dia tu kata pergi check, takut apa-apa pendarahan dalam ke apa ke. Makcik dia kata tak apa, okey, makcik dia
rasa tak ada apa-apa pelik lah, dia kata macam tu. So dia balut pakai apa tu, bandage tu kan. So lepas seminggu lebih makcik dia ni mula mengadu sakit-sakit kaki, and sampai ke satu tahap makcik dia dah tak boleh nak tegakkan kaki tu, faham tak? Bila kita nak berdiri, kaki kita macam ni, betul? So dekat sini memang dah tak boleh nak tegak dah. Lepas tu dia orang bawa pergi hospital. So masa pergi bawa pergi hospital, hospital mengesahkan bahawa ada salah satu urat dekat kaki makcik dia ni putus. So kita kena operation lah. Dia kata dalam masa seminggu insya-Allah boleh okey. Dia kata macam tu. So bawa pergi operation apa semua, and alhamdulillah lepas operation tu semua benda okey. Cuma makcik dia ni dah tak boleh nak berjalan langsung. Kau bayangkan, sebabkan mula-mula masa lepas operation dia kata dalam 2-3 hari macam tu boleh je berjalan. Tetapi ada satu ketika tu masa dia baring, and dia kata badan dia dah tak boleh nak bangun and tak boleh nak berjalan. And dia dah starting macam jadi orang lain. Macam tu dia kata. So masa starting minggu pertama sebelum makcik dia pergi, dia kata makcik dia dah mula suka duduk kat rumah sorang-sorang and tak suka nak berkeluar sangat. And makcik dia tiba-tiba ambil keputusan untuk tak nak pergi kerja langsung. Kau bayangkan, padahal dia tak ada masalah pun kat tempat kerja dia, tapi disebabkan tak tahulah kenapa, daripada starting lepas dia operation, dia dah tak nak jumpa orang, dia dah badan dah lesu. Macam tu lah dia punya pattern dah memang tak macam dia yang sebelum ni. Opposite gila lah senang cerita kan. So dia macam makcik dia pun macam baring, macam duduk sorang-sorang, borak. Lepas tu dah jenis tak reti nak jaga diri, rambut dah mula huru-hara apa semua. So dia punya perubahan ni dilihatlah oleh certain anggota keluarga yang ada kat dalam tu. Sehinggalah perubahan yang paling teruk sekali adalah ketika di minggu yang kedua. Dia kata starting minggu kedua, makcik dia nak pergi kencing pun dah malas. Dah jadi orang yang sangat-sangat berkotor. Kadang-kadang berak atas tilam tu, kencing atas tilam tu, sampai ke tahap macam tu sekali. Macam tu. So nenek dia pun macam pelik lah. Kenapa berubahnya si Syikin tiba-tiba? Alamak, tersebut pula nama dia. Okey, kenapa pula si Syikin ni boleh berubah secara tiba-tiba macam tu kan? Mesti ada benda yang pelik, and mesti ada hal yang orang kata something wrong somewhere lah kan. Kenapa jadi macam ni? And pada masuk minggu kedua pertengahan tu, dia kata makcik dia ni dah mula terjerit sorang-sorang. Dia kata mula dah macam orang tak keruan, orang yang tak waras, menjerit macam minta tolong, faham tak? Macam tolong macam tu tau makcik dia, macam tu. So si perempuan ni tadi yang cerita kat aku ni, dia kata dia memang duduk dekat rumah nenek dia since daripada makcik dia tak sihat. Dia kata ada satu malam tu, masa minggu kedua ni, yang masa aku cakap dia berak kencing semua kat situ kan, ada satu malam ni, masa tu diorang tidur. So masa dua orang tidur ni, dua-dua tidur, seorang kat sebelah ni, seorang lagi kat sini. So untuk dia nak guard makcik dia kena duduk kat sebelah makcik dia selalu tau. Lepas tu masa malam tu, dalam around pagi time tu, pukul 2 lebih kot, dia dengar bunyi macam macam orang tak cukup nafas. Lepas tu dia pun terjaga and dia tengok makcik okey tak? Dia kata macam tu lah. Lepas tu jap makcik tunggu sini. Dia pergi cari air, dia kata. Lepas tu dia pun bangun cari air. Dia pergi dekat dapur, and then dia nak pergi ambil satu botol. Botol air tu memang botol air yang dia kata time tu ada satu tempat yang dia pergi berubat, and dia kata kalau makcik dia terbangun tengah-tengah malam ke apa, memang bagi air yang macam tu lah. So dia pun pergi belakang, and dalam gobok tu dia bawa air keluar. So dia pun pergi, dia buka pintu gobok tu, dia buka, dia angkat air tu, masa dia tutup gobok tu, kat sebelah makcik dekat sebelah. Kau bayangkan, dia buka gobok tu, dia tutup, dia ambil air, dia tengok makcik dekat sebelah. Makcik dia macam ni pandang dia. Lepas tu dia menjerit lah kan. Terperanjat lah. Aku pun terperanjat kan macam tu. Tiba-tiba dia menjerit, makcik, duduklah sana, orang ambil air. Dia kata macam tu tau. Dah, jom. Pasal dia pun pimpin makcik dia untuk pergi duduk dekat tempat yang tadilah dia orang baring tu. Dia pun bawalah makcik dia ke depan. So dia masa tu dia jalan. Sambil dia jalan tu dia masih dia borak dengan makcik sebelah dia. Dia kata makcik ni janganlah macam ni lain kali kan. Terperanjat orang je lah. Nasib baik orang tak ada sakit jantung tau. Kalau tidak nanti dia terperanjat. Kenapa dia terperanjat? Dia masa dia borak dengan makcik dia tu diam je, and dia tertoleh kat depan, and dia nampak makcik dia masih lagi duduk dekat situ and tunggu dia. Kau bayangkan kalau kau di tempat itu macam manakah, apakah yang kau buat ketika itu? And then dia pun macam, ya Allah, astagfirullahalazim. Dia pandang sebelah. Dekat sebelah tu ada satu makhluk yang
tinggi, warna hitam, memang tak tahu nak cakap macam mana. Jadi dengar makcik dia pula tunjuk dekat arah dia, and makcik dia menjerit gila-gila, and satu rumah ketika itu bangun and keluar, and time tu dia dah macam menggigil lah ketakutan. Dia kata dia nampak itu, nampak ini, and makcik dia pun menjerit macam orang tak keruan, and sampai malam tu dia orang terpaksa panggil ustaz yang bagi dia air tu. Ustaz tu datang, ustaz tu baca apa semua. Malam tu memang, uish gila engkau, kalau aku jadi dia pun aku terberanjat siap. So malam tu tak ada apalah. So itu je, settle malam tu. Pasal malam yang ke berapa minggu ketiga, starting minggu ketiga, masa makcik dia dah nak starting meninggal tu, ada satu lagi perkara yang terjadi dekat rumah mereka, di mana ketika itu masa masing-masing tengah duduk apa semua kan, tengah tengok TV pukul 9 lebih macam tu, tiba-tiba dia orang terdengar ada benda macam berlari di atas loteng dia orang. Faham tak? Biasa rumah kampung kan zeng kan, bunyi dengar lepas tu semua pandang atas, musang kot. Pakcik dia kata macam tu. Tak apalah, abaikan macam tu. So masa dia orang dah macam abaikan benda tu, dia orang terdengar ada orang gelak dekat belakang. Macam macam tu tau. Lepas tu dia orang pun teroleh tau. Masa tu dia orang nampak makcik dia dah mengangkat macam mana, datang pergi kat dia orang. Fuh lah mak, time tu keadaan memang kacau bilau, and memang dia orang terberanjak lah, senang cerita kan. And diorang memang tak tahu nak cakap macam mana. And time tu diorang nampak makcik dia memang dah lain. Masa dia mengangkat tu, ni mulut dia penuh keluar air liur apa semua. And diorang nampak dekat kesan toto yang diorang baring, yang makcik dia tu baring, ada tumpukan-tumpukan darah macam tu. So masa makcik dia mengangkat ke arah depan, and diorang pun pergi tangkap makcik tu. And then macam tu lah, panggil lagi sekali ustaz. And ustaz tu panggil, and time tu makcik tu dah dirawat and tak sedar selama 2 hari lebih. And selepas itu, dia menghembuskan nafas yang terakhir. And baru tahu cerita, dia orang godeh-godeh barang makcik dia lepas makcik dia dah meninggal apa semua. Rupanya baru dia orang perasan dekat dalam bilik makcik dia tu, dekat belakang tu ada satu lubang yang telah pun dikorek. Sebelum ni makcik dia ni tidur kat satu bilik ni kat belakang rumah tu. Tapi disebabkan hal-hal macam ni, and makcik dia dipindahkan ke ruang tamu. Rupanya dekat belakang rumah makcik dia tu ada something yang pernah dikorek, tanah tadi. And bila dia orang buka, dia orang ternampak ada satu gambar makcik dia, and ada tulisan-tulisan Siam dekat situ. And ada juga dia orang kata cerita makcik dia ni sebelum ni ada bercinta dengan seorang lelaki lah. Lepas tu lelaki ni kena reject, dia kata, disebabkan makcik Shikin ni tak nak kahwin, dia kata. Belum lagi masanya. Tapi pasal tu umur dia berapa 30 31 dia kata dia tak nak kahwin lagi. Mungkin lelaki ni mungkin bengang dengan dia ke kan, dia ingat perempuan ni pergi scam dia. Itu yang dia pergi buatnya perempuan tu saya macam tu. Meninggal terus. Apa pun tak hasil. Tapi macam tu lah. Pada aku macam jodoh, pertemuan, ajal ni semua memang milik Tuhan kan. Tapi kita ni manusia ni tak sabar, dikawal sangat dengan nafsu. And sampai orang cakap mengakibatkan meninggalnya orang tu. And diorang tak dapat apa-apa kesan bukti pun pasal lelaki tu. And then macam tu lah, cerita tu habis gitu je. Macam tu lah cerita dia. Alright, so kita move up ke cerita yang kedua. Alright, sebelum kita nak move up ke cerita yang kedua, korang bagi aku 1 saat jap. 1 saat je. Yes, okay. So kita nak move up ke cerita yang kedua. Allah, sakit kaki. Lenguh. So kita nak buat cerita yang kedua ni tentang seorang tokey kedai. Nama dia Uncle Joe. Uncle Joe ni, dia ni dah ada kedai makan selama 12 tahun yang bertapak dekat JB sana, dia kata. So dalam 12 tahun ni diorang berniaga. Dia kata memang mula-mula tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Sampailah ada satu ketika ni dia tengok family and dia punya customer makin lama makin pelik dan makin lama makin kurang. Memang kalau kita cerita pasal kedai makan ni, korang mesti tahu punya kan apa hal and kenapa. Korang mesti dah syak punya. Maknanya orang guna-guna sampai kedai tu lingkup. Itu secara klise. Okay, Uncle Joe ni run business western food, dia kata. Mula-mula dia punya kedai tu memang cantik, memang cun. And dia kata memang tak ada masalah lah. 12 tahun menjaga, kau bayangkan. Tapi selepas tahun ke-10, dia nampak something wrong dekat kedai dia. Dia kata dia pernah datang kedai dia, nampak macam bersepah. Dia kemas dalam masa beberapa jam, tak settle. Ini belum orang lain nampak. Ni dia sendiri nampak kedai dia bersepah. And benda tu tak settle. And ada customer yang datang, dia kata nampak ada lipan dalam makanan dia. Makan mi sup tarik-tarik ada lipan, mat. Gila kau. And sebabkan benda tu,
Uncle Joe ni dah macam, aduh, kenapa kedai aku ni sebelum ni tak macam ni pun, dia kata. And paling teruk sekali, ada orang mendakwa ternampak ada satu ulah sawa dekat kitchen Uncle Joe ni. Pekerja dia cakap. Mula Uncle Joe ni is not that person yang percaya sangat pasal hal-hal sihir menyihir ni. Dia kata it's just a common thing. Mungkin kita ada masalah ke, ada lubang yang tak tutup ke, ular tu boleh masuk ke, dia kata macam tu. Lepas tu sampai ke tahap yang misuk ada lipan tu lah. Dia kata kat situ dia baru terdetik hati dan rasa untuk pergi cek sendiri apa yang terjadi dekat kedai dia. Dia kata macam tu. Okey, ada satu hari ni dia tak balik rumah. Dia kata dalam pukul 3 pagi macam tu dia stay up dekat kedai dia untuk tengok apa yang ada. Kedai dia tu ada satu ruangan solat. Dia kata ruangan solat tu dia boleh duduk kat dalam tu, and yalah selesa lah untuk orang stay up kat situ kan. So dia tutup semua lampu dekat kedai tu. Lepas tu masa dia tengah duduk dekat dalam ruangan solat tu, dia terdengar ada orang yang masuk dalam kedai dia pada malam tu. Kalau biasa kedai makan, kalau kau dengar bunyi slipper, kau mesti tahu kan ada orang kat dalam tu kan. Lepas tu dia duduk kat dalam tu, dia macam, siapa pula datang kedai aku time-time macam ni? Dia tengok jam, 2 suku pagi orang datang kedai. Lepas tu dia pun pergi dekat dia punya pintu tu lah. Dia pergi kat pintu dia tu, dia pergi tengok celah, tak ada orang. Tapi aku dengar bunyi slipper tu. Tapi tak apa, dia kata macam tu. Dia pun duduk lagi. So masa dia sandau tu, time tu dia terdengar ada bunyi macam macam tu. Dia dengar lagi. Ni suara budak kecil. Lepas tu dia pun pergi tinjau sekali lagi. Masa dia tinjau sekali lagi tu, dia terperanjat. Sebab apa? Dia ternampak ada sosok budak kecil dalam umur 3-4 tahun macam tu, bogel, tak pakai apa-apa, and sedang pergi makan daging mentah yang ada dekat area stok bahan beku dia. Kau bayangkan, budak tu dekat tepi tu ada daging beku, and dia pergi, pintu tu dah terbuka and benda tu tengah kunyah. Macam tu uhara lah. Macam pergi kunyah dia punya stok daging beku tu lah. Satu memang daging dekat dalam dia punya freezer tu dah bersepah-sepah. And bila budak tu pusing, budak tu punya muka, dia kata memang Uncle nak cerita kat Acap pun Uncle tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya gigi ni Acap sampai ke dagu Cap. Dia kata macam tu. Mata dia ada 2, tapi bukan dekat sini Cap. Dekat macam ni mata dia. Time tu aku dah ingat dia tu Obito kan. Lepas tu dia kata masa tu memang dia terperanjat. Dia macam astagfirullahaladzim macam tu. Lepas tu budak tu pusing pandang dia, budak tu pergi sambung makan lagi. Masa budak tu sambung makan lagi, Uncle Joe tu terdengar bunyi Orochimaru pula datang, ular. Masa tu dia toleh, time tu baru dia nampak satu ular sawa yang sangat-sangat besar. Dia kata adalah Cap panjang dia satu depa Uncle ni, dia kata macam tu. Lepas tu dia kata macam time tu dia panik lah. Dia nampak ular tu datang dekat budak kecil tadi tu. Dia kata, budak ni tak nampak ke ular datang kan? Uncle ni pun macam ada huara lah. Uncle ni pun bangun, Uncle ni pergi belakang, and then Uncle tu nak pergi ambil ada satu surah tu kan. Dia nak pergi buka dia punya playlist tu. And masa dia pergi belakang tu, dia nampak budak kecil tu pergi dekat ular tu. Budak kecil tu angkat, letak kat sini, and dia keluar daripada kedai tu. Selama je. Dia kata macam tu. Uncle Joe dah nampak benda tu. Uncle Joe pun lari untuk pergi tengok budak tu pergi ke mana. Lepas tu dia pun pergi tengok budak tu jalan je pergi dekat satu jalan tu. Dekat tempat kedai dia berhadapan dengan satu jalan. Jalan dekat depan jalan tu, and then hilang macam tu je. Dia kata macam tu. Lepas tu Uncle Joe ni pun pelik. Apa dah jadi dengan kedai aku? Lepas tu malam tu dia buka semua lampu yang ada. Korang tahu tak? Tu dia punya daging-daging yang dia makan tu memang bersepah-sepah dekat situ. And Uncle Joe cakap malam tu dia memang tak sedap hati and tak sedap badan. Uncle Joe balik lah, and dia pergi bergubat dekat salah satu pakcik tu yang ada dekat kampung dia. Betul pakcik tu cakap pakcik tu nak pergi ikut dia balik ke kedai dia lah, nak tengok apa yang jadi. Dia kata benda ni tompang dah lama. Dia kata benda ni dah tompang lama dekat sini. Dia kata tapi kau kenapa baru nampak hari ni? Pakcik tu kata macam tu. So Uncle Joe ni macam manalah saya tahu benda-benda macam ni kan. Dia kata tak apa. Pakcik ikut je saya. So pakcik tu pun ikut dia. Pakcik tu ikut dia apa semua, cek. Baru dia orang perasan dekat bawah pembentung air tu. Kau tahu kan kalau kat dapur kan ada satu laluan air yang nak pergi keluarkan dia punya sisa-sisa makanan. Kalau kau dah basuh pinggan apa semua, dia orang cek bawah pembentung tu ada satu bulatan kuning. Dekat bawah bulatan kuning tu ada macam mana dililit dengan kulit ular.
Bulatan kuning tu biasa dia orang lilit pakai something tali kan. Tapi tak, ni dililit oleh ular, and kat dalam tu ada serbuk-serbuk yang tak tahulah digunakan bagi tujuan benda-benda macam tu. Pak cik tu mengeluarkan sup bonjut tu keluar and buka dekat situ. And dekat situ pak cik tu nampak ada satu tarikh khusus. Kau bayangkan dekat dalam tu ada satu tarikh khusus di mana dia kata time tu tarikhnya starting daripada 1990 berapa sampai ke tahun yang dia ada tu sekarang lah. Tapi sebenarnya dia punya expired date tu ada lagi 2 tahun. Kau bayangkan. So masa tahun ke-10 tu tahun ke-11 tu dia jumpa kertas tu. Maknanya kertas tu dah ada dekat dia punya kedai tu since tahun kedua lagi dia bertapak dekat dalam kedai tu. And baru mungkin benda tu baru nak menjadi, and ada valid lagi 2 tahun. Kau bayangkan. And dia kata benda ni kalau kau nak tahu dia sihir ke tak, kalau dia orang letak, kau bayangkan 11 tahun takkan tak ada air yang mengalir kat bawah tu, betul tak? So kalau air mengalir, mesti benda ni kalau bukan benda-benda macam tu telah pun dibawa arus. Tapi tak, benda tu stay je dekat situ. And pakcik tu tunjuk sendiri pakcik tu letak balik kat situ, pakcik tu simbah air, benda tu tak ikut mat. Benda tu kat situ je. Macam tu lah. And selepas itu si Uncle Joe ni tutup kedai dia, and dia habiskan operasi tu semua. And time tu dia kata nak pergi melawat rakan kongsi dia untuk bagi tahu dia nak tutup kedai dia. And time tu dia orang kata dia nak tutup kedai dia. And Uncle Joe kata time tu masa dia nak jumpa rakan kongsi dia dah jadi tak betul dah. Dah jadi tak betul dah. And banyak mengelak nak jumpa dia. So korang boleh fikir sendiri siapa yang letak benda tu dekat bawah sana. Macam tu lah cerita dia. Kalau kita nak cerita pasal benda-benda gaib dengan khurafat ni, memang storyline dia panjang sikit. So aku harap korang okey lah nak layan panjang-panjang ni. So kita move out ke cerita yang ketiga. Yang ketiga ni kita tak payah panjang-panjang kot. Kita just cerita balik cerita yang aku tak habis nak cerita. Korang ingat tak cerita tentang Medina dengan Hafiz yang katanya dia punya bibir bersisik warna hitam tu? Korang ingat tak? Siapa yang belum tengok lagi Khurafat Part 1, boleh tengok dekat link atas ni ataupun sini. Kat situ aku ada sedikit cerita tentang si Hafiz dengan Medina ni. So aku nak habiskan tentang cerita si Darah Manis ni. Dia kata pada malam tu, dia kata masa tu dia rasa bibir dia dah kebas, and dia kata bibir dia dah rasa bersisik dan berwarna hitam. Pada pagi tersebut dia bangun dalam keadaan yang sangat-sangat tak bermaya. So dia pergi dekat sangat-sangat tak bermaya. Lepas tu dia pun bangun, and then dia pergi dekat bapak dia, and dia bagi tahu bapak dia benda yang macam tu. So bapak dia nampak lah benda tu warna hitam apa semua kan. So bapak dia pun macam terperanjat, and bapak dia bawa dia pergi pusat perubatan and nak pergi check apa yang terjadi. So masa pergi check tu, sampai je pusat perubatan tu, dia rasa perut dia macam dicocok-cocok. Ada something wrong dekat area-area belah kiri perut dia. Dia kata macam tu. Masa makin dia nak naik ke pusat perubatan tu, makin sakit, and sampai dia terduduk dekat depan pintu sebelum masuknya pusat perubatan tersebut lah. So dia kata sampai tahap macam tu sekali, and pasangan suami isteri dekat pusat perubatan tu bawa si Medina ni naik ke atas and buat sedikit rawatan. Masa dia buat rawatan tu, dia nampak dekat area perut dia ni dah membengkak warna hitam sampai nak ke arah dada dia. Dia kata macam tu. Lepas tu ustaz ni kata, oh ini benda bukan kecil ni, benda ni kuat ni, kata macam tu. Lepas tu dia panggil lah isteri dia. Dia panggil isteri dia, dia suruh mandikan si Medina ni. Masa dia mandikan Medina ni, Medina kata setiap dia punya dayungan air tu, dia terasa macam ada something yang tajam-tajam cucuk badan dia. Dia kata macam tu. Lepas tu si makcik ni katalah, sabar, ini salah satu proses dia, macam tu. So masuk ke dalam satu bilik tu, and diorang pun mulakan orang cakap perubatan tu, and dikenali penuh oleh bini si ustaz dia lah. So dia pun baca apa semua, and masa dia baca apa semua tu, dia tolak dekat perut si Medina ni. Kau tahu tak? Kau boleh bayang tak dia tolak kat perut tu daripada dua arah? Kau pernah pijak jerawat tolak macam ni? Kau tahu tak? Dia tekan sini keluar apa? Keluar jarum mat. Dekat perut member ni. Keluar jarum 1, keluar jarum 2, keluar jarum 3. Dah macam susuk tak? Tapi tak, ini buatan lain. Lepas tu dia pun rasa pedih lah yang sangat-sangat perut dia. Lepas tu dia terduduk. Dia kata dia terduduk, and bini ustaz tu pun pergi baca kat belakang ni and tepuk. Masa dia tepuk tu, dia muntah warna hitam yang sangat-sangat pekat. Dia kata, and dia nampak dekat dalam muntah tu ada rambut, sepihan kaca dan juga paku karat yang ada dekat dalam bowl tu. And selepas tu dia kata dia rasa badan dia memang lemah, longlai gila. Lepas tu pakcik tu kata,
dia ni ada ambil apa-apa ke tak daripada orang lain ataupun ada musuh tak siapa-siapa kan. Lepas tu ayah dia pun ceritalah pasal si Hafiz ni dekat ustaz tu. Ustaz tu kata cuba check apa yang patut dekat rumah dia ke, bilik dia ke, apa semua. So balik tu dia terus check, abang dia pun tolong sama, and dia orang terjumpa satu bungkusan kuning ada gambar si Medina ni, and ada satu patung kecil dia kata kat situ, and dia tersorok di sebalik beg. Tahu tak, beg perempuan kan ada banyak-banyak layer kan, ada letak kat belah bawah tu. So Medina memang bawa benda tu ke mana-mana, and syarat benda tu Medina tak boleh jauh. Kau bayangkan kalau kau letak kat bawah handbag, letak pula dalam bilik, kau memang dalam bilik dah dekat, kau pergi keluar pergi sana sini, kau bawa benda tu, memang kenalah 2 kali, 3, 4 kali kena. And selepas tu Hafiz tu pun tak dapat kontak, and macam tu lah, hilang macam tu je. And Medina pindah ke tempat lain, and Alhamdulillah sampai sekarang dia makin recover, and Alhamdulillah dia menjalani hidup dia bahagia seperti sedia kala. Alright, so macam tu saja untuk cerita malam Khurafat Part 2. Kalau korang suka untuk cerita ini, dia macam panjang sikit kan. So macam itulah akhirnya cerita untuk malam ini. So kalau korang suka cerita untuk Khurafat ni, korang boleh komen dekat bawah. And sekejap, saya tahu mesti korang tanya pasal baju kan, mesti korang tanya pasal baju kan. So ini adalah baju yang di mana aku dah war-war daripada minggu lepas lagi. So secara rasminya malam ni saya nak launchkan dekat korang baju merchandise saya sendiri edisi Jump Scare. Okay, so kalau korang nak tengok baju dia macam ni. Okay, yang ni size XL tau. Ni depan, yang ni tepi, kat sini ada Grim Reaper, dekat belakang ni juga ada tulisan dia, why so scared? May your choices reflect your hopes, not your fear. Maksud dia apa? So jangan takut sangat. Kenapa tak takut sangat? Semoga apa yang awak pilih melambangkan harapan awak, bukan ketakutan awak. So ini design yang ada, and korang boleh tengoklah gambar ni, and jangan risau. Korang jangan risau. Sebab apa? Saya bukan hanya keluarkan lengan pendek sahaja. Saya ada keluarkan juga lengan panjang. Saya gaduh dengan kilang tu, saya kata. Dia kata dia nak keluar lengan pendek je. Saya kata, habis perempuan muslimah macam mana nak pakai kan? Takkan nak pakai lengan pendek. So buat lengan panjang. Lepas tu dia pun fikir. Oh, dia kata boleh. So kalau boleh, cantik lah kan? So kita ada lengan pendek dan lengan panjang. And yang paling penting, size jangan risau. Kita starting daripada XS sampai triple XL. Kepada yang tanya daripada malam tadi sekali, korang dah boleh dapatlah jawapannya dekat sini. Okey, daripada yang paling kecil XS sampai triple XL. Okey, macam mana nak belinya abang Acap? Oh, tak susah dik, tak susah kak, tak susah bang. Awak cuma perlu pergi dekat description bawah ni. Dekat situ saya ada tulis jump scare pun boleh, Jump Scare t-shirt. Lepas tu ada link, abang, akak, adik semua boleh klik link tu, lepas tu dia terus masuk dekat satu laman web yang guide abang sampai abang beli. No problem bang, kat situ semua detail ada, size chart pun ada, lengan dia macam mana, pattern macam mana, kat situ semua ada. And saya nak bagi tahu korang, saya ada 3 hadiah yang saya nak bagikan kepada korang. First, siapa-siapa yang beli awal pada pembelian daripada nombor 1 sampai 111 akan dapat kitchen, official kitchen by Jump Scare Ashraf. So kalau kata dapat orang cakap apa, demand lebih, permintaan lebih, saya akan tambah. No problem pasal benda ni. Nombor 2, saya nak bagi tahu korang tentang baju ini. Biasa kalau kita nak beli, ada postage lah, apa semualah kan. Untuk baju ini tak payah pening, tak payah risau. Sebab apa? Postage charge saya yang tanggung. Saya sponsor. No problem. Ini tanda terima kasih saya kepada korang. So jangan risau pasal postage. Yang ketiga, sesiapa yang awal beli baju ni, yang paling awal 50 tak silap saya, akan dapat discount code untuk saya punya orang cakap pelancaran IG shop terbaru saya nanti, The Vintage. So ini IG dia, korang kena follow IG ni untuk dapatkan discount code. Apa yang saya jual kat sini? Saya akan jual baju-baju vintage, bukan bundle, okey? Baju-baju vintage yang memang sememangnya rare and mampu milik. Korang boleh gunakan voucher discount ni untuk korang berbelanja dekat situ. And voucher discount ni tahan selama 1 bulan. Sampai hujung tahun korang boleh pakai. Nak belanja apa, korang belanjalah kat dalam tu. Banyaklah hadiah saya nak bagi korang, senang cerita. So korang kena pergi tekan link dekat bawah untuk purchase. Sebab apa? Baju ni limited edition. Okey, ikutkan saya nak keluarkan baju ni sampai hari Ahad ni je. So lepas Ahad ni dah tak boleh order. Tapi disebabkan ramai yang bagi tahu saya, Cap, bukalah order lama sikit. Abang belum gaji lagi, akak belum gaji lagi. Saya nak tunggu gaji. Okey, faham. Saya faham dia tu. So secara rela hati dan berbesar hatinya, sekali lagi saya gaduh dengan kilang. Saya just nak bagi tahu yang order baju ni adalah bermula pada malam ini.
pada pukul 10 malam ni sampai pukul 10 malam 1 November nanti. 1, 11, 2020 pukul 10 malam habis. Lepas tu dah tak ada, bang nak tunggu ni, tunggu tu, tak ada. Korang kena dapatkan sebelum 1 November, okay? Sebab lepas tu saya dah tak buka order dah. And baju ni sekali saja batch dia. And sangat-sangat limited. And kalaulah baju tu habis sebelum 1 November pun, saya tak boleh nak buat apa-apa, okay? So just grab yourself cepat-cepat. Nanti takut dah terlambat, tak boleh nak buat apalah. Saya pun tak boleh nak bantu, okay? So sampai sini saja untuk video kali ini. Saya harap korang boleh dapatkan baju ini. Tanda terima kasih saya kepada korang. Korang boleh dapatkan, tekan link kat bawah. Boleh follow Instagram saya untuk detail-detail yang tertentu. And kita boleh berjumpa lagi di minggu akan datang, di video akan datang. Korang kena minta tajuk apa yang korang nak di masa akan datang, okey? Jangan pernah risau tentang ketakutan. Kerana apa? Setiap ketakutan akan disulami dengan secebis keberanian. Keberanian itu datang dari mana? Daripada akal dan hati yang percaya tentang kewujudan Tuhan. Kita jumpa lagi di minggu akan datang. I see you. Assalamualaikum. Peace. Jump scare. Why so scared? Bye.